Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah surah Al-Fajr. Surah ini diturunkan di Mekah. Mengandungi 30 ayat. Dinamakan surah Al-Fajr, yakni Fajar. Kerana pada awal surah ini Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu Fajar. Dan lain-lainnya bahawa bukankah yang demikian itu mengandungi sumpah yang diakui kebenarannya oleh orang yang berakal sempurna. Yakni bukankah perkara-perkara yang dijadikan persumpahan itu mengandungi erti sumpah yang mencukupi untuk orang yang berakal bersyukur akan nikmat Allah, mengesakannya dan mengakui kekuasaannya. Intisari kandungan surah ini menegaskan bahawa Allah Ta'ala akan membinasakan orang-orang yang menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dilakukannya kepada kaum-kaum yang telah menentang rasul-rasulnya pada zaman yang silam. Kemudian diterangkan keadaan manusia yang dimewahkan rezekinya atau yang disempitkannya, yang memberi gambaran bahawa kemewahan yang diberikan Tuhan kepada seseorang itu tidak bermakna Tuhan memuliakannya, dan kesempitan hidup yang dikenakan Tuhan pada seseorang itu tidak bermakna Tuhan menghinanya, kerana kemuliaan yang sebenarnya ialah taufik dan hidayah yang diberikan Tuhan pada seseorang untuk beriman dan beramal soleh. Demikian pula kehinaan yang sebenar-benarnya ialah ketiadaan mendapat taufik dan hidayah untuk mencapai kebaikan yang tersebut. Setelah menerangkan akibat orang-orang yang tidak menghiraukan hari akhirat, Allah Ta'ala menyatakan perihal orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan disambut dan dikatakan kepadanya, wahai orang yang mempunyai jiwa yang sentiasa tenang, tetap dengan kepercayaan dan bawaan baiknya, kembalilah pada Tuhanmu dengan keadaan berpuas hati dengan segala nikmat yang diberikan, lagi diredai di sisi Tuhanmu, serta masuklah dalam kumpulan hamba-hambaku yang berbahagia dan masuklah ke dalam syurgaku. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin ash wasyaf'i wal watr wal layli idza yas hal fi dhalika qasamul lidhi hijr alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذي نطغ في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العظيم. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Demi waktu fajar dan malam yang 10 yang mempunyai kelebihan di sisi Allah, dan bilangan yang genap serta yang ganjil, dan malam apabila ia berlalu. Bukankah yang demikian itu mengandungi sumpah yang diakui kebenarannya oleh orang-orang yang berakal sempurna? Kami tetap akan membinasakan orang-orang yang menentangmu, wahai Muhammad. Tidakkah engkau perhatikan bagaimana Tuhanmu telah melakukan terhadap kaum Ad yang kufur derhaka, iaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi tiangnya sesuai dengan penduduknya, yang belum pernah diciptakan sepertinya tentang besar dan kukuhnya di segala negeri pada zamannya, dan terhadap kaum Samud yang memahat batu-batu besar di lembah Wadil Qura tempat tinggalnya, dan terhadap Fir'aun yang menguasai bangunan-bangunan yang handal kukuh. Semuanya itu ialah orang-orang yang telah bermaharajalela di negeri masing-masing. Lalu mereka melakukan dengan banyaknya kerosakan dan bencana di negeri-negeri itu. Dengan demikian Tuhanmu mencurahkan atas mereka pelbagai paluan azab. Sesungguhnya Tuhanmu tetap mengawas dan membalas, terutama balasan akhirat. Kita berada dalam penafsiran surah Al-Fajr, surah yang ke-89.
Daripada juzuk yang ke-30. Bermula ayat yang pertama sehinggalah ayat yang ke-14. Surah Al-Fajr. Surah Fajar. Atau dikenali juga dengan maksud surah subuh. Kerana perkataan Al-Fajar bukan sekadar merujuk kepada waktu fajar, ia juga merujuk kepada waktu subuh. Waktu bermula kehidupan. Dan waktu bermula ketaatan kepada Allah. Surah ini merupakan surah Makkiyah. Mengandungi 30 ayat. Dinamakan dengan surah Al-Fajr kan dimulakan dengan perkataan Al-Fajr. Yang dengan makna sumpah. Wal-Fajr dan demi waktu fajar. Waw di situ memberi maksud wawul qasam. Sebagaimana disebut di dalam kitab Nahwu wa huruful qasam wa hiya waw wal ba'u wat ta'u. Perkataan wal fajr demi waktu fajar, yakni aku bersumpah demi waktu fajar. Kandungan surah ini dengan surah sebelumnya. Kalau surah sebelumnya menyebut tentang inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Sesungguhnya kamu semua akan dikembalikan kepada Allah. Dan kamu semua akan dihisap amalan kamu oleh Allah SWT. Maka Allah Ta'ala bila memulakan surah ini dengan perkataan wal fajr, yakni permulaan hari apa yang kamu lakukan. Dan selepas itu kamu akan dikembalikan pada Allah dan dihisap. Artinya, bila kita sebut manusia dihisap, ia mesti ada permulaan dan akhirnya. Permulaannya ialah wal fajr, demi waktu fajar. Bila mula manusia bangun tidur. Maka bermulalah segala amal mereka ini dicatat dan dihisap. Kerana ketika mana manusia tidur tidak akan dihisap, tidak akan dicatat. Perbuatan manusia bermula daripada waktu fajarnya, yakni bermula kehidupan. Maka Allah mencatat perbuatan kamu daripada awal fajar sehingga kamu tidur. Kalau dalam surah sebelum ini disebut bahawa kepada Allah kamu kembali dan kepada Allah kamu akan dihisap. Allah akan menghisap kamu. Maka Allah menyebut mana permulaan awal waktunya. Wal fajr, demi waktu fajarnya. Kemudian yang kedua, kalau surah sebelum ini menyebut tentang manusia terbagi pada dua golongan. Ashqiya dan su'ada. Golongan yang celaka dan golongan yang bahagia. Golongan yang wajah-wajah mereka terhina akhirat kelak. Dan golongan yang wajah mereka begitu gembira. Begitu riang. Kurniaan Allah SWT. Maka Allah memberi contoh wajah-wajah yang akan merasa hina. Iaitu terdiri pada kaum Ad, kaum Thamud. Dan Firaun ini contoh. Supaya menjadi peringatan kepada manusia. Manakala wajah yang tenang, Allah Ta'ala menyebut contoh mereka-mereka yang beriman kepada Allah. Dengan perkataan radiyatan mardiyah. Tenang, kembali pada Allah. Dan kerana Allah redha dan diredai. Ini gambaran wajah orang-orang yang beriman. Bermula dengan hari kematiannya. Maka malaikat memanggilnya dengan panggilan yang paling baik. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Maka inilah dia orang-orang yang akan mendapat wajah yang ceria akhirat kelak. Hatta di dunia Allah Ta'ala dah beri tanda dengan waktu, pada waktu diambil nyawanya dengan selembut-lembutnya. Dia seru dengan sebaik-baik seruan. Manakala contoh orang-orang yang celaka akhirat kelak. Di dunia Allah tunjuk kebinasaan yang menghancurkan kepada mereka. Kaum Ad, kaum Thamud dan Firaun serta bala tenteranya. Yang ketiga, bila mana kita lihat Allah menyebut alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah membinasakan kaum Ad? Kalau sebelum ini Allah Ta'ala menyebut dalam surah Al-Ghashiyah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah kamu melihat bagaimana unta itu diciptakan? Kedua-dua ayat ini menyuruh manusia yang pertama memerhatikan kekuasaan Allah yang menciptakan unta. Dan juga sifat pemurah Allah kepada manusia. Manakala surah ini pula Allah Ta'ala kata, cuba lihat bagaimana akibat kebinasan orang derhaka. Itu menunjukkan bagaimana beratnya azab Allah. Pada surah sebelum ini Allah suruh manusia fikir betapa banyak nikmat Allah beri pada manusia. Dengan melihat unta yang diciptakan dan memberi manfaat yang banyak. Langit yang membumbungi mereka. Gunung yang tegak. Dan bumi yang menjadi hamparan. Sebagai satu nikmat. Manakala surah ini Allah Ta'ala tunjuk
Ini dia kedahsyatan hukum Allah. Kalau kamu gagal bersyukur, sebagaimana Allah binasakan kaum-kaum yang hebat. Ketiga-tiga kaum yang Allah sebut ini kaum yang paling hebat sekali. Yang tidak ada kaum selepas itu lebih hebat pada dia. Dari sudut fizikalnya, kekuatannya, dari sudut besar dia. Dan dari sudut mereka ini mempunyai kesempurnaan nikmat hidup. Kesempurnaan nikmat hidup. Dan mereka meninggalkan legasi yang berpuluh ribu lamanya. Semua legasi mereka kita dapat lihat hari ini. Piramid-piramid di Mesir. Pahat, gunung ganang yang dipahat di Madain Saleh oleh kaum Samud. Dan juga kaum Ad di kawasan Hadramaut di Yaman. Meninggalkan kesan-kesan ketamadunan mereka yang beribu tahun lamanya. Umat yang hebat. Tapi bagaimana Allah binasakan mereka? Kehebatan mereka tidak memberi manfaat sedikit pun. Kekuatan fizikal mereka tidak dapat membantu sedikit pun. Dan segala kemewahan dan harta benda mereka. Supaya menjadi iktibar pada umat terkebelakang. Supaya mereka mengetahui, mereka juga tidak sunyi daripada dibinasakan oleh Allah kalau mereka derhaka. Kalau mereka ingkar kepada perintah Allah. Kandungan surah ini kata para ulama ada mengandungi 6 perkara yang penting yang nak diutarakan. Yang pertama, Allah bersumpah dengan perkara-perkara yang mulia. Bermula dengan sumpah Allah Ta'ala dengan fajar, waktu fajar. Dan juga sumpah Allah dengan 1 hingga 10 Zulhijjah. Allah bersumpah dengan kemuliaan bulan Zulhijjah dengan firman-Nya walayalin ashr dan 10 malam. Demi 10 malam. Yang ini malam-malam Zulhijjah. 1, 2, 3, 4, 10 Zulhijjah. Kan ini ialah malam yang penuh kemuliaan. Dan orang-orang musyrikin Mekah, mereka mengetahui ini ialah persiapan haji. Kemuncak persiapan haji. Ya, bulan haji bermula bulan Syawal. Zulkaidah, Zulhijjah. Tapi Allah menyebut pada hari yang menjadi kemuncak 1 hingga 10. Ini kemuncak persiapan. Boleh dikatakan seluruh jemaah semenjak zaman dulu, bila bermula je 1 Zulhijjah, mereka pun sudah berada di kota Mekah. Sehingga sampai hari kemuncaknya, hari Arafah 9. Sehinggalah hari 10, hari mereka melakukan tahallul dan nahar, sembelihan. Maka Allah bersumpah dengan hari 1 hingga 10 Zulhijjah yang mulia ini. Yang punya kelebihan sepanjang zaman. Dan juga Allah Ta'ala bersumpah dengan wasyaf'i wal wat. Perkataan asyafa'. Setengah ulama menyatakan perkataan asyafa' yang genap. Yang genap, ini malang yang genap, yang dirujuk oleh para ulama sebagai hari ke-10. Itu genap. Kemuliaan hari ke-10. Itu hari genap. Dan perkataan al-wajh wasyaf'i wal-wajh dan juga hari yang ganjil. Al-wajh di sini ialah hari yang kemuncak, iaitu 9 Zulhijjah. Itu ganjil, 9 Zulhijjah. Allah bersumpah dengan waktu tersebut. Dan yang kedua, Allah Ta'ala menceritakan kisah umat-umat yang zalim, yang sudah pun pupus. Ba'idah, tak ada dah. Artinya sampai peringkat Allah binasakan mereka sehingga tidak meninggalkan keturunan. Tidak ada keturunan Ad. Keturunan Samud, walau ada binaannya, walau ada tamadunnya. Keturunan tak ada. Allah membinasakan mereka. Dek kejahatan dan kekufuran mereka. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala menjelaskan dalam surah ini, bahawa kehidupan ini adalah ujian. Sama ada kita mendapat kebaikan atau sebaliknya. Kekayaan atau kemiskinan. Maka kesemuanya itu bukan nilai cinta Allah Ta'ala pada manusia dengan banyaknya nikmat. Bukan nilai di sisi Allah Ta'ala. Kan di sisi Allah nilainya ialah bagaimana seseorang itu mentaati Allah dalam segala hal. Dan semua keadaan. Yang keempat. Kandungan surah ini menceritakan tentang hal ehwal hari kiamat. Dengan Allah memulakan dengan kedahsyatan kiamat dengan firman-Nya, kalla iza dukkatil ardu dakkan dakka. Bila mana bumi digoncangkan dengan sekuat-kuatnya. Dakkan dakka. Itu goncangan yang amat kuat. Yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Yang kelima. Dalam kandungan surah ini menjelaskan pembahagian manusia di hari akhirat kelak. Golongan yang bahagia dan golongan yang sengsara. Kerana azab dan murka Allah. Yang keenam. Allah Ta'ala menceritakan bagaimana kejayaan sebenar dimiliki
oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Supaya semua manusia memburu kejayaan ini. Kerana semua manusia mereka nak kejayaan. Maksud kejayaan mereka nak sesuatu yang menyenangkan mereka. Sesuatu yang menghiburkan mereka. Sesuatu yang akan memberi nikmat yang berpanjangan. Maka Allah menyebut yang berjaya hanya orang beriman. Bukan orang kafir. Bukannya orang-orang yang zalim. Yang berjaya itu ialah orang yang taat kepada Allah. Yang sentiasa mentaatinya dalam semua keadaan. Okay, baik, ini 6 kandungan utama surah Al-Fajr. Allah Ta'ala menyebut. Wal Fajr. Demi waktu fajar. Allah bersumpah dengan waktu fajar ataupun subuh. Kerana bermulanya keluar cahaya. Yang menjadi pedoman kepada manusia. Yang menghilangkan kegelapan malam. Dan memulakan hari bangunnya manusia daripada tidurnya. Dan bersiap siaganya untuk mendapat manfaatnya. Bertebarannya manusia dalam mencari rezeki. Demikian juga haiwan dan binatangnya. Maka inilah kemuliaan wal fajr. Demi permulaan, demi waktu fajar. Ini permulaan urusan manusia di dunia. Yang kita dah sebut. Bila masuk je waktu fajar, apa maksudnya? Hilang kegelapan malam. Hilangnya keresahan malam. Bermula cahaya yang menerangi bumi ini. Bermula manusia dengan segala planningnya, masalah yang mereka nak cari. Bermula manusia keluar mencari rezeki mereka. Bermula manusia ini bertebarang di muka bumi. Hari manusia akan bersantai-santai pada waktu ini. Berbeza dengan malam, mereka akan cuma mendiami rumah mereka dalam kegelapan. Maka Allah menyebut tentang permulaan cahaya. Kenapakah Allah Ta'ala menyebut tentang wal fajr ini? Bagi menunjukkan nikmat Allah yang banyak kepada manusia. Dan setengah ulama menafsirkan makna wal fajr demi kemuliaan waktu subuh. Ini demi kemuliaan solat subuh. Untuk menunjukkan solat yang paling utama, solat subuh. Kan itu piawaian kita. Siapa yang jaga subuh, maka terjaga segala solat. Kita ada 5 waktu solat. Kesemua solat ini sifatnya berat. Allah berfirman, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Solat ini berat melainkan pada orang yang khusyuk. Namun dalam kelima-lima solat fardu ini, solat waktu ini, dia ada penyebab kepada semuanya ditunaikan dengan sempurna. Apa dia? Subuh. Sebab tu tuan-tuan tengok, subuh dia pada waktu yang orang paling kurang sekali. Yang ada pada waktu subuh orang-orang yang berkualiti. Yang benar-benar berkualiti iman dia, takwanya. Yang berjaya menempatkan diri mereka di kalangan ahli subuh. Jangan tunggu kempen je. Sebab kempen hilang. Kempen itu benda yang baik. Kerana ini waktu yang menjadi piawaian pada waktu solat yang lain. Bukan nilai keutuhan iman kita. Bahkan cukup Rasulullah menyatakan man shalla subhi fi jamaah faka'annama qama al-laila kullah. Siapa yang solat subuh berjemaah seperti dia qiyamul sepanjang malam. Ni kalau orang tu dia qiyamul sepanjang malam tapi dia tak solat subuh atau dia tak solat subuh berjemaah, nilainya rendah berbanding yang solat subuh berjemaah wala tak qiyamul. Dia menempatkan diri daripada kalangan orang-orang yang berkualiti dan mentaati Allah. Sehingga Allah menyebut wal fajr demi solat subuh. Waktu di mana manusia masih lagi leka. Tiba-tiba sekumpulan manusia bangun daripada kealpaan, kelalaian, keseronokan syahwat dan nafsu tidur mereka untuk menyembah dan sujud pada Allah. Maka Allah hanya beri 2 rakaat je sebagai satu keringanan kepada VVIP Allah. Pilihan Allah waktu subuh. Bahkan disebut dalam hadis, orang-orang yang bergerak ke masjid, ke surau, ke tempat yang mana dia akan solat berjemaah, dia akan diiringi oleh cahaya di hari akhirat kelak. Artinya tuan-tuan sekian kita, atau saya selalu sebut, tuan-tuan nak cari menantu, cari yang jaga solat subuh. Misal yang jaga solat subuh semua orang tua-tua. Menantu tua pun tak apa lah. Dah orang muda tak solat subuh. Nah, suka semua orang tua, nampak tua semua. Artinya kalau nak cari pak mertua pun, cari yang solat subuh. Saya nak cari pak mertua yang baik, solat subuh. Nak cari kawan, cari yang solat subuh. Ini piawaian dia. Untuk kita nilai. Kadang-kadang nak nilai orang, kita nak berjanji, kita nak bersyarikat dengan dia, ajak dia jumpa waktu subuh. Kita kan biasa jumpa waktu lunch, waktu dinner. Tak, jumpa waktu subuh boleh. Pas solat subuh kita jumpa nak bincang bisnes ke apa? Pas solat subuh. Tengok apa alasan dia. Maaflah tak terkejut, semalam tidur lewat. Ada alasan.
Adalah macam-macam alasan. Sebab tuan-tuan tidak ada yang, kerana kita tahu, tidur itu ialah sultan. An-naumu sultan. Yang boleh membangunkan sultan, sultan yang lebih besar pada dia. Yang ini keimanan pada Allah. Keimanan pada Allah. Tuan bukan senang nak bangun subuh. Sedang kita tidur lena, dah tidur lewat pukul 12, pukul 1, pukul 2. Tiba kita boleh bangun subuh. Sedangkan kita kata tidur ni sultan. Maksudnya bila kita tidur peduli apa kita benda lain. Kerana ia sultan, kuasa yang kuat. Mempengaruhi kita. Kadang lori depan kita pun kita tak peduli. Biarlah lori pun tak apa, asal boleh tidur. Micro sleep. Kita tak peduli apa pun. Yang boleh bangunkan kita tidur dalam waktu yang paling nyenyak, melainkan yang lebih kuat pada dia, iman kita. Iman ini membangunkan orang ni waktu subuh. Lepas tu tuan-tuan, orang-orang yang jaga solat subuhnya, yang disebut dalam hadis, bukan dalam kata-kata para ulama, yang melazimi sehingga berterusan selama 40 hari. Disebut dalam hadis Nabi SAW, bara'atun minan nifaq, terselamat daripada sifat munafik. Ini kalau tuan-tuan nak tahu orang tu tak munafik, dia jaga solat subuh di 40 hari berterusan. Ini bukan orang munafik. Kalau tuan-tuan nak tahu nilai munafik itu ada pada diri kita tak? Bohongnya, janji mungkirnya, kalau gaduh melampau ayat-ayat munafik, tengok kesungguhan kita dah menjaga 40 hari solat subuh. Berjaya erti sifat itu sudah kita kuasai. Kemudian Allah Ta'ala menyebut sudah bersumpah dengan waktu subuh. Maka Allah bersumpah dengan waktu malam yang mulia. Bersumpah dengan hari yang mulia. Dengan firman-Nya, walayalin ash, dan 10 malam yang mulia. Baik, ini 1, 2, 3 hingga 10 Zulhijjah. Kenapa Allah sebut layalin? Kerana malam-malam itu antara siang Zulhijjah dan malam Zulhijjah, malamnya lebih mulia untuk melakukan qiyam, untuk melakukan ibadat. Disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Ibn Abbas, ma min ayyamin al-amalu salihu ahabbu ila Allah fihin min hadhil ayyam, yani 10 Zulhijjah. Qalu walal jihadu fi sabilillah, qala wal jihadu fi sabilillah illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dhalika bi syai'. Kata Nabi SAW, tidak ada amalan yang soleh yang lebih Allah sukai daripada 1 hingga 10 Zulhijjah. Tidak ada amalan soleh yang paling Allah Ta'ala suka. Khususnya pada malam harinya dengan beribadat kepada Allah. Di samping siangnya. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah kemuliaannya mengatasi jihad pada jalan Allah? Maka jawab Nabi SAW, ya, hatta orang yang berperang pada jalan Allah pun tak lawan amalan ini. Melainkan, kata Rasul, melainkan kalau dia keluar berjihad dengan dirinya dan hartanya, kemudian dia gugur syahid. Ini dia boleh lawan. Ini kelebihan 1 hingga 10 Zulhijjah. Yang disunatkan kita memperbanyakkan ketaatan. Wa imma qiyamulailnya, wa imma puasanya, wa imma sedekahnya. Dan bagi yang menunaikan haji, inilah waktu yang paling penting dalam persiapan haji. Paling penting sekali. Yang mereka dah mula daripada 1 Zulhijjah dengan penuh persiapan dia. Sehingga bermula hari tarwiyahnya 8. Sehingga hari Arafahnya 9. Atau hari wukufnya. Sehingga hari Haji Akbarnya 10. Sehingga hari yang disebut sebagai Nafa Awal. Hari Al-Qar dan hari Nafa Awal dan Nafa Thani. Ini kemuliaan-kemuliaannya. Kemudian Allah Ta'ala menyebut wasyaf'i wal watch, dan demi waktu yang genap. Genap di sini ialah waktu 10 Zulhijjah. Yang di antara 1 hingga 10 Allah sebut saja takhsis lagi wasyafa', dan demi waktu 10 Zulhijjah. Sebab kita tahu 10 Zulhijjah hari di mana paling mulia ditumpahkan korban. Hari di mana umat Islam dinamakan hari itu sebagai hari Hajjul Akbar. Orang kita kalau sebut Hajjul Akbar, dia tengok hari Jumaat wukuf. Itu lain. Perkataan Hajjul Akbar merujuk kepada kemuncak amalan haji di mana amalan itu berakhir dengan tahlul. Maka ia ialah 10 Zulhijjah di mana waktu tuan-tuan daripada wukuf Arafah 9. Habis wukuf pada malam hari tuan-tuan berjalan ke Muzdalifah. Kemudian menuju ke Mina. Kalau Rasulullah SAW, Nabi solat di Masy'aril Haram, di Muzdalifah. Solat subuh. Selepas solat subuh, Nabi mula masuk ke Mina. Rasulullah masuk ke Mina dan ke mana waktu duha Nabi melontar Jamrah Aqabah. Jamrah pertama yang dilontarkan. Dan diikuti Nabi SAW bertahlul. Ini tahlul pertama. Dan Nabi menyembelih korban. Menyembelih korban ataupun menyembelih
an-nahar, buat an-nahar atau udhiyah di situ. Maka sempurnalah dari sudut permulaan hajinya. Dia dah bertahlul awal. Maka tinggal lagi bakinya ialah tawaf dan sa'i untuk dia tahlul yang kedua secara automatik. Maka hari ke-10 itu disebut wasyafa'. Dan demi waktu yang genap ini. Kerana kemuliaan 10 Zulhijjah. Wal wajs. Dan demi waktu ganjilnya. Ganjil di sini kata ulama ialah 9 Zulhijjah. Kerana hari ini ialah hari Arafah. Wal laili iza yas. Dan apabila malam sudah pun berlalu, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Perkataan wal laili idza yas, Allah bersumpah dengan malam bila mana dia datang, kemudian dia pergi, kemudian dia datang, kemudian dia pergi, bagi menandakan permulaan ataupun kiraan waktu dan hitungan masa dan kerehatan manusia daripada kepenatan. Bila Allah berkata wal laili idza yas, dan malam bila mana ia datang, ia adalah perkiraan waktu daripada fajar sehingga malam. Bermula pertama usia kita. Dan bila kita sebut walaili iza yas, dan demi waktu malam bila mana ia datang, menandakan kerehatan manusia daripada kepenatan. Penat sepanjang hari dengan kerja, dengan usaha, dengan belajar dan sebagainya, maka datang malam untuk mereka berehat. Kerana kita tahu bahawa sepakat para pakar-pakar kesihatan, waktu paling baik untuk rehat ialah waktu malam. Sehingga pakar-pakar perubatan menyatakan waktu malam bukan waktu bersukan, futsal ke, main badminton ke, tidak sesuai. Waktu kita healing seluruh saraf dan anggota badan kita. Sebab kepenatan siang hari. Sebab rehat paling baik untuk orak saraf dan seluruh anggota badan kita ialah tidur. Dan waktu tidur yang paling baik ialah malam. Sebab itu Nabi SAW tidur awal malam selepas isyak. Bukan ada larangan makruh berjaga selepas isyak. Hanya untuk sembang-sembang kosong yang tiada tujuan. Disunatkan tidur awal. Kerana ia malam waktu paling baik untuk berehat. Kemudian sesuatu Allah bersumpah tentang waktu-waktu tersebut. Allah Ta'ala menyebut, hal fi dhalika qasamul lidhi hijr. Tidakkah mereka melihat pada sumpah-sumpah Allah itu semuanya ada manfaat yang besar kepada kehidupan manusia. Kata Allah Ta'ala tak bersumpah dengan sesuatu melainkan di sana, di dalamnya, padanya banyak kebaikan. Banyak kemuliaan. Sama ada manfaat duniawiyah, manfaat dunia. Ataupun manfaat diniyah, manfaat agama. Ini semua yang makhluk-makhluk Allah yang Allah bersumpah. Perhatikan Quran. Setiap kali Allah bersumpah dengan makhluknya, Allah boleh bersumpah dengan mana-mana makhluknya. Kerana Allah Ta'ala nak beritahu tentang nikmat Allah beri pada manusia dan manfaat pada makhluk itu. Manusia tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Manusia kena bersumpah dengan Allah yang menciptakan makhluk. Sabda Nabi SAW, man kana halifan falyahlif billah. Siapa yang bersumpah, maka dia bersumpah dengan nama Allah. Bersumpah dengan nama Allah bukan bersumpah dengan benda, makhluk. Kalau seorang bersumpah, aku bersumpah misalnya demi manusia. Bersumpah demi masa, kita tak boleh. Hukumnya haram. Allah bersumpah dengan makhluknya. Untuk menunjukkan Allah menciptakannya. Dan untuk menunjukkan manfaat yang ada padanya. Dan untuk menunjukkan nikmat untuk manusia syukuri. Apakah tidak kamu semua fikir tentang nikmat-nikmat ini yang kuberikan? Sehingga Allah bersumpah atas kepentingan nikmat ini pada manusia. Pada kehidupan manusia, baik agamanya ataupun dunianya. Kemudian sesudah Allah menyebut segala sumpah-sumpah Allah Ta'ala untuk difikirkan oleh orang berakal. Supaya mereka melihat kekuasaan Allah, kebijaksanaan Allah. Dan supaya mereka mengetahui bahawa mereka yang diciptakan oleh Allah ini akan kembali padanya. Allah berkata, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah Ta'ala telah menghukum kaum Ad? Dalam ayat ini Allah Ta'ala kata Allah berjanji akan membinasakan setiap orang yang menghina agama Allah, menolak agama Allah, menolak kebenaran, menolak Rasul yang diutuskan. Maka Allah beri contoh. Tidakkah kamu tengok bagaimana kaum Ad? Bila Allah sebut kaum Ad, Allah cerita tentang kekuatannya. Iram zatil imad. Ini Iram. Kaum Ad juga disebut sebagai kaum Iram. Zatil imad. Yang membina bangunan-bangunan yang punya tiang-tiang yang besar. Dan kita tahu kaum Ad, kaum yang paling besar yang Allah ciptakan. Ini kaum Ad ni kaum gergasi besar.
amat besar. Dia dah lah besar. Dia buat pula binaan dia dengan tiang-tiang besar. Kita dapat bayangkan bagaimana besarnya binaan tersebut. Iramazatil imad. Iaitu kaum Iram yang membina bangunan mereka dengan tiang-tiang yang besar. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Tak pernah berlaku ciptaan macam tu. Yang pada zaman tu dan zaman sebelum tak ada. Tidak ada bangunan sehebat bangunan dia. Tinggi bangunan tersebut dengan tiang-tiang yang besar. Dengan fizikal mereka pula yang besar. Dengan kekayaan mereka pula yang melimpah ruah. Bila kita sebut kaum Ad atau disebut juga kaum Iram, mereka ini daripada anak Ad. Ad tu tak salah tapi nisbah kaum Ad. Macam nisbah kaum Lut. Tapi Lut tak salah apa. Nisbah kaum Lut. Ini kaum Ad. Ad itu beriman. Daripada keturunan Nabi Allah Nuh AS. Bernama Ad bin Haus bin Iram bin Sam bin Nuh. Kerana semua keturunan Nabi Nuh asalnya beriman pada Allah. Sehinggalah berlaku penyelewengan. Penyelewengan yang berlaku. Yang pertama yang menyelewengnya ialah selepas banjir besar, selepas bah besar ialah kaum Ad, kaum Iram. Mereka yang pertama. Sehingga Allah mengutuskan pada mereka Nabi Hud AS. Untuk menyelesaikan kekufuran mereka. Yang akhirnya mereka ini telah mengherdik dan menghina Nabi Allah Hud AS. Dan tempat mereka di antara Oman dan Hadramaut. Iaitu di kawasan Yaman. Yang telah kita ceritakan dalam tafsir kita tentang kaum Ad. Kemudian kata Allah, sesudah menyebut tentang kaum Ad yang segala hebat mereka, fizikal mereka, binaan mereka, namun mereka tetap dibinasakan. Wa Thamud alladhina jabus sakhra bil wad. Dan lihat pula kaum Thamud yang memahak gunung ganang di lembah-lembah Madain Saleh. Wad yang di lembah di suatu kawasan yang berlembah. Yang ini kalau kita pergi di kawasan Madain Saleh. Atau dikenali juga sebagai kawasan Hijir ataupun Hagar. Ataupun Hajar. Kawasan yang masih ditinggalkan peninggalannya untuk manusia melihat dan mengkaji sejarahnya. Bagaimana kaum Thamud yang memahak gunung ganang menjadi tempat tinggal mereka. Akhirnya dibinasakan mereka. Sebagaimana Allah sebut dalam ayat yang lain. وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ. Dan kamu memahak gunung ganang menjadi rumah-rumah yang mewah. Siapa yang boleh buat ni? Ini kaum Thamud. Kaum Nabi Saleh. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ. Adalah mereka itu memahak gunung ganang yang besar menjadi tempat tinggal yang aman untuk mereka. Tak ada orang kacau. Kerana rumah mereka gunung ganang. Siapa nak kacau? Dengan teguhnya, dengan utuhnya. Kita ambil batu tadi, kita sebut kuari tu, ambil batu, pecah-pecah, buat simeng, buat rumah kita. Mereka gunung selepuk, seketul macam tu buat rumah. Gunung-gunung tu dia buat rumah. Sebab itu bila kita katakan bila kita berjalan tempat ni, kita pergi ke Madain Saleh sebagai i'tibar. Tempat ni kita pergi untuk mengambil i'tibar, bukan kita melancong suka-suka. Melancong, mengambil i'tibar. Sebagaimana Allah ajar kepada kita. Fasiru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Berjalan di muka bumi dan lihat bagaimana kaum ini dibinasakan oleh Allah. Tengok, kita masuk kawasan Madain Saleh, lihat gunung-gunung yang besar. Mereka pahat dengan ukiran yang indah yang cantik. Bukan pahat kosong macam tu, dengan ukiran. Dengan penuh keindahan. Oh ini tempat altar ataupun tempat dewan makan mereka. Ini kuburan mereka. Ini sekian. Bayangkan bagaimana Allah beri ilmu dan teknologi mereka. Agak-agak bagaimana rupa keadaan mereka dalam memahak gunung ni. Kerana mereka ni pahat gunung. Bukan pahat kayu yang sebatang tu. Gunung besar tu, mereka pahat jadi istana. Contoh pergi ke Jordan tengok Petra. Kerana Petra ini juga peninggalan kaum Thamud yang kedua. Kawasan Petra di Jordan, lihat bagaimana pintu gerbang yang besar. Yang mereka pahat ni. Dengan gubahan, dengan begitu indah. Allah menyebut bagaimana kaum ini. Dengan kehebatan ilmu dunia. Tidak memberi manfaat bila derhaka pada Allah. Ya, kerana manusia ni tuan-tuan. Bila dapat dunia lebih sikit dia sombong. Dia perlu ingat ilmu dunia itu tak akan beri manfaat di hadapan Allah. Kalau ilmu dunia itu menyesatkan kamu. Menjadikan kamu sombong sehingga kamu menyangka kamu akan kekal di sini. Kemudian sesudah Allah menyebut dua kaum pertama. Allah menyebut kaum yang ketiga. Wa Fir'aun zil autad. Dan Fir'aun yang mempunyai bala tentera yang besar. Ada Fir'aun di antara raja yang pernah memerintah dunia. Raja Fir'aun. Besar bala tentera dia.
Bagaimana Allah membinasakan Fir'aun dan seluruh bala tenteranya. Allah menyebut tentang Fir'aun dan bala tenteranya. Alladzina taghaw fil bilad. Yang melampau atas muka bumi ini. Perkataan taghaw di sini tuan-tuan merujuk kepada ketiga-tiga kaum tersebut. Kaum Ad, kaum Thamud, Fir'aun sekali. Kesemuanya mereka melampau. Melampau disebut mana? Melampau dan menolak perintah Allah. Melampau dan menghina Nabi-Nabi yang diutuskan. Dan mendustakan mereka. Melampau dan melakukan kerosakan di muka bumi dan kekejamannya. Kepada setiap orang yang beriman yang mentauhidkan Allah. Fa'aktsaru fihal fasad. Mereka banyak melakukan kefasadan. Iaitu dengan maksiat, dengan kekufuran, dengan kezaliman pada hamba-hamba Allah. Kemudian kata apa? Apa kata Allah? Fasubba alaihim rabbuka sawta azab. Kata Allah Subhanahu wa taala, fasabba alaihim, lalu Allah menimpakan kepada mereka sawta azab. Tentang sawta azab, kalau kita secara literally, sawta azab artinya kita sebut sebagai cemeti azab, rotan azab, libasan azab. Allah menamakan azab di dunia dah hancur lebur cuma sebagai satu saut, satu libasan. Satu kita katakan bedalan. Atau kita ambil tali tas tu, kita ambil tali cemeti tu sekali kita zap. Yang kena pada mereka kata Allah sawta azab, cuma satu libasan, belum lagi akhirat. Itu kat dunia dah hancur lebur. Macam tu sawta azab. Baru satu rotan daripada Allah. Belum lagi hukuman sebenar akhirat kelak yang berupa kekal dalam neraka. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, inna rabbaka labil mirsad, dan ingatlah Allah memerhatikan setiap perbuatan hamba-hambanya. Allah sebut tentang tiga kaum yang binasa, kemudian Allah beri amaran pada yang seterusnya. Siapa pun yang zalim seperti mereka, Allah tak akan biarkan mereka. Allah sedang memerhatikannya. Allah sedang melihat tentang yang kita beramal hari ini, yang kita lakukan hari ini, Allah sedang melihat. Kalau kita buat baik, maka kebaikan yang kita peroleh. Kalau sebaliknya, maka tunggulah hukuman Allah dan azab Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.